akan bagi dia recording. Oh my god, apakah ini? Kenapa ada screen mirroring? Awak nampak tak screen saya? Nampak. Nampak putih, nampak soalan ni je kan? Ya. Yes. Okay. Ya, sir. Tak ada nampak banyak-banyak kan? Tak ada. Okay, bye-bye. Okay, dah start. Okay, mari kita mula. Boleh tengok saya punya screen. Yang ni, first. Ini adalah soalan yang paling famous. Bila chapter 2, kita memang akan tanya pasal organelle. Organelle itu apa? Organelle itu adalah maksudnya things inside the cell. So in this case, kita ada 3 organelle yang diberikan. Kalau awak tengok, the first one adalah organelle X. Organelle X ni, dia ada structure A. Structure A ni macam pancake. Pancake yang awak masak setiap pagi tu, awak susun, dia membentuk di structure ala-ala pancake ni yang dipanggil, inilah dia grana. Satu ini kita panggil granum. Banyak-banyak kita panggil grana. Okay, yang akan connected lah macam ni. Hanya ada satu je organelle yang ada di grana ataupun granum, iaitu tak lain tak bukan. Apa nama sel ni? Organelle ni? Chloroplast. Chloroplast. Chloroplast ni ada dekat mana? Sel mana? Plant cell. Wow, semangat. Bagus. Ada dekat plant, ada dalam plant cell. Selain daripada itu, ada lagi satu organism yang ada di chloroplast, iaitu selain daripada plant cell. Algae. Betul, pandainya. Ada algae. Algae ni adalah dia macam animal tetapi dia macam plant. So dia ada mix lah. Algae ni pun ada chloroplast. Maksudnya algae ini boleh buat makanan dia sendiri. Tapi first semester kita akan fokus pada ini. Algae ni kita akan banyak tengok pada second semester. Kemudian you tengok ada organelle Y. Organelle Y itu dia dia macam rough endoplasmic reticulum, tetapi dia bukan rough endoplasmic reticulum. Dia macam smooth endoplasmic reticulum, tetapi dia bukan. Ni agak-agak organelle Y ni apa? Golgi apparatus. Golgi ataupun Golgi body ataupun Golgi apparatus. In my class, I suruh you tulis apa? Golgi apparatus, nama penuh je. Dan dia Golgi, kenapa dia Golgi? Apa membuatkan dia Golgi? Apa yang membezakan dia dengan endoplasmic reticulum? Dia ni tidak bersambung dengan nukleus. Good. Sangat tepat. Dia tidak bersambung dengan nukleus. Dia adalah identiti yang berbeza. Dia terpisah daripada nukleus. Kalau dia terpisah daripada nukleus, lebih kurang dia memang lebih kurang je sama dengan endoplasmic reticulum. Tapi dia langsung tak sama sebab dia berpisah daripada nukleus. Dia stand alone. Okay. And then C ni tak lain tak bukan, yang memang inilah rupanya, tak lain, ini adalah mitochondria. Kenapa mitochondria? Sebab you tengok dia ada berapa membran? Dua. Yang pertama adalah yang keluar ini, yang kedua yang mengerekut ni, orang Perak kata mengerekut ni. Yang berkerut-kerut ini adalah yang kedua. Inilah the second membrane. Organelle Y ini pun ada dua membran. Yang pertama yang luar sekali, ni yang pertama, yang kedua betul-betul di bawah dia. Itu adalah yang kedua. Organelle X dan organelle Z ni dia ada persamaan, iaitu dua-dua adalah double membrane bounded. Bounded maksudnya dia terikat. Double membrane bounded organelle. Kalau awak nak kata organelle yang ada double membrane pun boleh diterima. So, before you jawab, awak tengok dulu gambar, lepas tu baru awak analyse, baru awak jawab. Now, tengok soalan. Where organelles in figure can be found? Figure 15 can be found. Semua ini boleh dijumpai di dalam plant cell. Kalau awak letak animal cell, betul ke salah? Salah. Kenapa? Salah. Sebab animal cell tidak chloroplast. Good, sangat pandai. Okay, plant cell tidak ada, organelle X ada, plant cell. Kalau soalan minta justification, why animal cell, why this is not animal cell, you have to say because animal cell has no ataupun lack organelle X, i.e. chloroplast. Pandai, good. Name the structure A, B and C. A itu adalah, ini dia, granum ataupun thalakot membrane. Apa beza granum and thalakot membrane? Basically, kalau kita ambil satu membrane, satu granum ini,
kalau kita look at structure ini, dia adalah membrane. Membrane ini namanya thylakoid membrane. Dia adalah site for photosynthesis. Okay. Kalau kita tengok this membrane namanya thylakoid membrane. Kalau kita tengok structure ini namanya granum. Okay. If you look at the whole structure, itu adalah granum. Kalau kita tengok pula ada beberapa granum, ini namanya adalah grana. Okay. Itu adalah dia punya cara dia. Name the structure A, B and C, thylakoid membrane. B itu adalah cisternae. Bukan awak jawab Golgi salah. Sebab dia menunjukkan structure. Mana ada structure Golgi apparatus. B itu adalah cisternae. Dan structure C itu merujuk kepada dalam sel, dalam mitokondria itulah dia matrix of mitochondria. Basically, saya dah cerita dalam in my lecture, mitokondria ini dikatakan asal usulnya adalah bakteria. Okay. Somehow dia hidup di dalam sel kita lah. Ini adalah first membrane, yang ni adalah second membrane, which is the cisternae. Kemudian antara dua membrane ini namanya adalah antara membrane. Antara in English adalah inter. Antara membrane. Intermembrane. Intermembranous. Okay, itu maksudnya. Intermembranous, ruang antara membrane. Intermembranous space. Ruang antara dua membrane. Intermembranous space. Dan dalam inilah barunya adanya matrix of mitochondria ataupun cytoplasm of mitochondria. Tapi jangan tu letak cytoplasm of mitochondria, letak matrix, cair, matrix of mitochondria. Okay. If one function A, B and C, A itu adalah site for light dependent reaction. Yang ni actually soalan ni agak ke hadapan sebab kita tak belajar lagi. Tetapi A itu adalah site for light dependent reaction ataupun kita boleh kata site for photosynthesis pun saya terima lah. Okay, sebab fotosintesis dia ada dua proses, satu light dependent, satu light independent. Yang ni kita akan belajar chapter 6 tahun hadapan, sem depan. Structure B, function dia adalah modifying, packaging, sorting and transport protein from rough endoplasmic reticulum. Okay, basically awak just kata modifying, packaging, sorting and transport protein pun kita terima. Okay. Cuma in this case soalan ni dia tak dia macam berkira sikit. Kalau awak tengok jawapan dia garis rough endoplasmic reticulum. Maksudnya kalau awak tak tulis rough endoplasmic reticulum salah Soalan jawapannya salah. Awak kena tulis modifying, packaging, sorting and transport protein from rough endoplasmic reticulum. Barulah dekat dalam tu sudah bagi contoh kan. Rough endoplasmic reticulum tu ibaratnya kita nak buat roti. Okay, tapi dekat rough endoplasmic reticulum tu ada 2 roti lagi. Tapi kita tak dapat roti sebab kita tak masuk dalam oven. Jadi Golgi apparatus ni dialah ibaratnya oven itu. Dia akan modify, packaging and sorting sampailah protein itu menjadi functional protein. Functional protein pula ada 3 jenis, ada beberapa jenis. Enzim contohnya. Okay, ada structural protein, contohnya collagen. Contoh collagen. Lagi kita ada hormon, peptide hormon tu adrenaline dan sebagainya. Ini semua antibody. Lepas awak cucuk vaksin tu kan ada antibody. Itu juga adalah protein. This protein selagi dia dysfunctional protein, selagi dia tidak melalui Golgi apparatus, dia bukanlah functional protein. Dia masih dalam bentuk in term of level of structure. Sebelum masuk ke Golgi apparatus, level of structure apa protein itu? Kan ada primary, secondary, tertiary, quaternary. Awak rasa sebelum masuk Golgi, level of protein dia adalah primary. Bila dah masuk dalam ni, dah melalui cisternae ni, barulah berlipat, tambah lagi polipeptide lain, barulah dapat functional protein. Bila kata functional protein, maksudnya dia adalah level of structure dia adalah tertiary and quaternary. Tertiary dan juga quaternary. Tetapi kita fokus kepada quaternary. Quaternary itulah yang paling functional. Okay, good. Step 2 and products of the kemudian site C. Matrix of mitochondria itu adalah site for Krebs cycle. Yang ini kita akan tengok pada sem depan.
Saya rasa soalan ni adalah silibus lama sebab silibus lama dia memang campur sekali SEM 1 and SEM 2, tapi tak apa, yang ni kita abaikan lah. Yang ni awak boleh tambah je sendiri. Tapi awak kena tahu side itu adalah Krebs cycle, which is untuk ATP synthesis. Nanti kita akan tengok. State 2 and product of the chemical process occurs in X. X itu adalah chloroplast. Habis je fotosintesis, ada dua yang akan dihasilkan. Fotosintesis kita nak menghasilkan, plant nak menghasilkan gula, glukos. Dia nak menghasilkan glukos. Itu yang pertama. Dan juga the byproduct, product of photosynthesis adalah oksigen. Itu yang kedua. Basically oksigen ni kalau awak nak tahu, dia adalah waste plant. Dia adalah waste apa bahasa Melayu? Sisa kumuhan. Dia adalah bahan kumuhan plant. Basically kita hidup, plant punya kentut dan juga tahi. Oksigen itu adalah tahi kepada plant. Okay, you bayangkan, ambil kau. Pentingnya tahi kepada kita, especially tahi daripada plant itu, oksigen itu adalah waste daripada photosynthesis. Byproduct of photosynthesis adalah oksigen. Jadi kita akan go into more detail pada SEM harapan. But I think soalan ni soalan batch-batch lama lah. Sebab itu dia macam gabung sekali. Which organelle are enclosed by two membranes? Saya dah explain tadi, organelle X and Z. Okay. Kalau awak tak tahu, basically kalau macam mana awak nak tahu yang ada dua organelle bukannya satu, cuba awak tengok which organelles dia ada S dekat sini. Bila kata ada S, lebih daripada satu ke satu yang dia minta? Lebih daripada satu. More than one. Lebih dari satu. Maksudnya dia ada dua lah, X dan Z. Okay, kalau dia juga boleh letaklah yang kalau tak ada, abaikan. Okay, dia nak lebih daripada satu X dengan Z. Alamak, saya dah start pening. Sekejap. Oh, betul lah ambil sini. Okay. Kita teruskan Hana-Hana. I can do this. Sekejap saya nak tengok soalan. Tak banyak. Okay. Tengok soalan 16. Shows the structure of a leaf palisade cell and bacterial cell. Basically dia menunjukkan gambar rajah eukaryotic cell dan juga bacterial cell. Bacterial cell ni what kind of cell it is? Prokaryotik. Prokaryotik. Apa yang membuatkan prokaryotic cell ni berbeza dengan eukaryotic cell yang paling utama? Doesn't have Nucleus. Notronucleus. Prokaryotic notronucleus. Pro maksudnya sebelum. Daripada perkataan pre, pre itu sebelum. Karyotik, karyot tu merujuk kepada nukleus ataupun something yang related dengan DNA. Sebelum nukleus maksudnya tak ada nukleus. Eukaryotik, EU maksudnya betul, true. EU maksudnya betul, benar, betul. Karyot itu maksudnya nukleus. Jadi maksudnya dia adalah ada nukleus. Okay. Name the structure label A, B and C. A itu adalah tak lain tak bukan yang gemuk gedabak tu, hitam itu adalah nucleus. B itu adalah chloroplast sebab awak boleh nampak dia macam bentuk disc and dia ada granum. And then C itu adalah DNA. Okay, DNA. Atau awak boleh cakap dia adalah nucleoid sebab dia adalah region. Apa yang membezakan lagi satu, macam mana in term of DNA yang membezakan bakterial dengan prokaryotik cell dengan the eukaryot. Eukaryot dia ada nukleus. Bila kata ada nukleus maksudnya DNA itu berada di dalam nukleus. It is enclosed in nucleus. It's protected. Kenapa ada nukleus? Yang ni saya nak cerita lebih sikit je, detail sikit. Kenapa ada nukleus? Sebab dalam ini adalah DNA dekat dalam cytoplasm. Dekat dalam cytoplasm ni ada satu enzim yang dipanggil DNase. DNase ni dia memang akan potong DNA. Dia adalah gunting yang akan potong DNA. You bayangkan kalau sekarang ni DNase ni dia tak boleh nak masuk dalam nukleus sebab nukleus tadi dia akan protect the DNA. Jadi bila DNase tadi dia tak boleh nak masuk, bolehkah dia potong DNA? Hello? Tak boleh. Tidak boleh. Sekejap sayang. Dia tidak boleh potong the DNA. Alright?
Maksudnya sekarang that's why itulah function, that's the function of nucleus, sebab to protect the DNA. Tapi kita tak cakaplah protect DNA from DNAs. Tapi just nak beritahu dengan adanya DNA di dalam ini, maka tidak bolehlah enzim yang nak potong DNA tadi potong dia. Jadi DNA tadi selamat. Berbanding dengan prokaryotik dia tidak ada DNA. Tetapi DNA dia tidaklah terbang macam ni, dia tidaklah terapung like this, tidak. Okay, dia akan compile, dia akan dikumpulkan. Okay, dia akan berpintal in satu region, di satu kawasan yang dipanggil apa? What do we call this region? Nucleoid. Nucleoid region. Nucleoid. Dia adalah region where DNA is located in prokaryotic cell. Dia tidak ada DNA tapi dia digumpal, ibarat benang-benang tu kita campak benang tu dekat satu sudut lah. Sudut itu dipanggil nucleoid. Okay. What are the differences between A and C? Apa yang membezakan A dengan C? Apa yang membezakan A dengan C? In term of A, DNA itu surrounded by nuclear envelope, whereas while DNA is not surrounded by nuclear envelope dalam the bacteria. Kemudian apa yang membezakan DNA of the bacteria dengan the eukaryotic cell? Kalau eukaryotic cell, DNA dia akan associated with histone protein. Manakala in prokaryotic cell, DNA is not associated with histone protein. Yang ni saya dah bagi tahu kan, histone protein tu apa? Dia adalah ibaratnya gelendung benang. Kalau awak menjahit macam saya reti jahit okay, untuk awak menjahit tu ada benang tu, awak kena letak dalam gelendung dia, awak gulung-gulung, barulah awak letak dalam mesin jahit. Okay, gelendung itu ibarat histone protein. Dia akan ikat DNA elok cantik. Kalau tak DNA tadi dia akan bertaburan. Okay. Dan mari kita tengok. Saya nak explain lebih sikit. Okay, DNA kan, awak dah belajar dalam chapter 1. DNA dia ada backbone dia, apa namanya? DNA ni? Phosphate backbone. Phosphate backbone. Phosphate tu dia charge apa? In general. Positif ke negatif? Phosphate. Negative. Negatif. Phosphate itu dia charge negatif sebab dia ada oksigen banyak di situ. Okay, maksudnya sekarang DNA ni, overall charge DNA ni dia adalah charge negatif. Awak rasa histone tu kenapa dia boleh berassociate dengan histone? Kenapa dia boleh berikat dengan histone? Awak rasa histone tu charge apa? Positif. Positif. Histone itu secara general dia ada charge positif. Histone itu dia charge positif that it allows DNA yang charge negatif ini untuk wrap around it. Okay, dia wrap around the histone. Kerana because DNA itu basically charge dia adalah overall charge dia dikira negatif. Nampak tak? Itu kalau lebih details lah, tetapi awak tak perlu tahu itulah, saja nak bagi tahulah. Histone tu dia charge positif that it allows the association between DNA dengan histone protein. Kalaulah soalan tanya, what makes histone protein boleh associate dengan DNA, awak kena cakap ni lah, because DNA has overall charge of negative allows to associate dengan histone yang charge positif. Yang ni saya bagi tahu extra sikit lah, tapi tak nak go into more detail, just to let you all know lah kenapa dia boleh associate. Tapi dalam prokaryotic cell ada ke tidak histone? Tiada. Bagus, good. Next, kita nak tengok soalan seterusnya. Show a cross section of mammalian lung. Bila kata mammalian lung, okay, kalau alveolus dia adalah simple squamous, tetapi dia dah bagi siap-siap ada sel D and E. Sel D ni macam ada, sel D ni dia macam ada lubang macam ni. Salah ini adalah sel ni apa? Sel D ni agak-agak nama dia. Goblet cell. Goblet cell. G huruf kecil ke huruf besar? Besar. Kenapa? Kalau huruf kecil apa berlaku? Nanti marah. Arwah tu nanti mengamuk. Arwah mengamuk. Ingat tu arwah marah dalam kubur. Okay, goblet cell. G huruf besar, goblet cell. Kalau awak jumpa huruf kecil, awak abaikan. Awak tulis huruf besar. Sel E ni adalah bila ada goblet cell, dia akan release mucus. Dia akan release hingos. Jadi ada satu sahaja sel yang in term of kolumna yang boleh associate dengan goblet cell yang ada penyapu. Apa nama sel E itu agak-agaknya?
Ciliated column. Ciliated columna epithelium. Sebab kalau tak ada penyapu, macam mana hingus tu nak macam ni hingus tu nak lalu kan? Susah. Nanti dia akan terperangkap dalam belang, dia akan ada infection. Actually mucus ni kalau dia tidak bergerak, apa berlaku ialah bakteria pun boleh grow atas ni. Jadi that's why dia kena bergerak pergi ke dalam perut supaya dari dalam perut itu sudah cerita nanti akan ada asid yang akan membunuh the bacteria and all lah. Okay. Kemudian explain how cells D and E keep the respiratory tract clear of dust and other particles. Basically ini jawapannya. Cell D, which is goblet cell, releases mucus to trap the dust and particle. Satu markah. Awak kena tengok soalan. Soalan dia macam mana keep the respiratory tract clear of dust and other particle. Maksudnya clear from infection lah. First, cell D itu cerita dia akan release mucus which traps the dust and other particles. Kemudian, itu adalah cell D. Cell E tak apa pula dia buat. It has cilia, atau awak tambah, it has cilia that facilitate the movement of mucus of the respiratory tract kepada perut. Awak tak payah tambah tu lah. Awak just kata saja adanya pergerakan mucus di respiratory tract itu. Basically kalau awak nak tahu mucus itu daripada paru-paru dia akan naik cilia tadi dia akan beat, dia akan sapu, dia akan naik daripada paru-paru keluar kepada bronchus, masuk ke tekak awak, lepas tu dia akan terus masuk dalam perut. Dia naik ke atas. Mucus tu macam mana boleh naik ke atas? Sebab adanya cilia yang akan sapu dia naik ke atas. Dia akan beat the mucus up towards the throat, and then after that sampai dekat throat dia akan masuk dalam perut. That's why kadang-kadang bila awak batuk tiba-tiba awak rasa macam awak keluar kahak. Kahak tu datangnya daripada mana? Paru-paru. Kahak itu daripada paru-paru, dia berkumpul dan cilia yang akan bawa kahak awak keluar daripada paru-paru masuk ke tekak awak dan awak buanglah keluar kan sebab tu ada infection. Nah, tapi kebanyakannya kita tak sedar mucus itu dia akan masuk dalam perut. Okay? Boleh bayang Boleh. Okay. Boleh, sir. Boleh, sir. Ada location where cell E can be found. Selain daripada respiratory tract, the ciliated columnar epithelium boleh dijumpai di fallopian tube. Yang ni awak akan belajar, kita akan belajar pada chapter 9 nanti, which is my favorite chapter. Okay, kita akan belajar pasal reproduction. Saya cerita sikit lah. Jadi in reproduction ini adalah rahim perempuan. This one adalah fallopian tube. This one adalah the ovary. Ovary tadi ni ovary. Ovary dia akan menghasilkan ovum. Ovum akan dikeluarkan di sini. Ovum tu sangat besar Ni ovum. Sperm awak yang lelaki ni dia akan berenang daripada vagina masuk ke dalam uterus, pergi ke fallopian tube dan dia akan bersenyawa dengan the ovum. Bila dia bersenyawa, apa yang berlaku ialah awak tengok. Dia bersenyawa dekat sini. Now akan ada the zygote. Tetapi masalahnya sekarang, untuk perempuan itu mengandung, dia kena pergi ke uterus. Uterus ini tempat di mana zygote tadi dia akan melekat dan akan adalah rahim awak, dan akan adalah awak punya uri dan sebagainya. Ceritanya sekarang dia berlaku dekat sini, dekat fallopian tube. Jadi kalau fallopian tube itu tidak pukul-pukul di zygote, kalau tidak ada penyapu yang nak sapu di zygote pergi ke uterus, memang tak akan pergi ke uterus lah zygote itu. Jadi siapa yang akan sapu? Cilia ni yang akan sapu. Dia akan sapu-sapu the zygote towards the uterus. After that barulah boleh melekat dekat uterus, maka pregnancy akan berlaku. Jadi dari mana adanya penyapu itu? Adanya dekat di sebelah fallopian tube. Ini namanya fallopian tube ini sebab dia ada ciliated columnar epithelium. Yang ni kita akan belajar lebih lanjut dalam chapter 9 nanti. Okay? Boleh ya? Boleh, sir. Boleh, sir. Boleh, sir. Boleh, sir. Boleh. Yang ni soalan lain. Okay. Next kita nak tengok soalan this one. Soalan 23. Macam nak habis dah je. 2 soalan lagi. Awak tengok soalan, tapi nanti saya nak discuss ada soalan yang lain. Higher order thinking sikit. Awak tengok soalan 23 ini, shows the organelle involved in synthesis and secretion of protein in animal. Saya dah start pening sebenarnya. Tapi tak apa.
Awak tengok structure Y itu dia adalah endoplasmic reticulum. Tapi dia connected dengan nukleus. Jadi Y ini adalah rough ke smooth? Rough. Rough endoplasmic reticulum. Dalam nota awak boleh buat RER, tapi make sure awak kena tahulah R ni apa, rough endoplasmic reticulum. Endoplasmic itu rapat, bukan jarak. Okay. Kemudian dia akan pass this protein, primary protein pergi ke this Z, X ni. X ini adalah Golgi apparatus di mana akan adanya sorting, adanya protein modification, sorting and packaging. Bila dah keluar daripada Golgi, dia dah become quaternary protein. Now quaternary protein itulah yang dikata functional protein, and Z itu adalah dia akan transport keluar sel melalui Z, iaitu vesicle ataupun transport vesicle. Dan P itu adalah quaternary level protein. Okay, yang ini kita akan belajar lebih dalam chapter 6 nanti. State the function of organelle X and Y. X itu penting untuk modify, sorting and packaging and the transport of the synthesis protein. Soalan dia akan sama saja. That's why organelles ni kalau awak faham, awak memang terus boleh jawab. Sebab soalan dia memang akan tanya sama saja. Now dia nak tanya apa function si Golgi tadi. Tadi pun kita dah jawab. Modification MSP. Ingat ni. MSPT. Modification, sorting, package. Basically awak modify dulu baru awak susun. Bila dah susun baru awak bungkus, baru awak transport. Okay, macam awak nak berniaga lah. Awak dah siap satu produk, awak modify produk tu, lepas tu awak susun cantik-cantik, awak badut cantik-cantik, baru awak hantar ke JNT ke pos laju dan sebagainya. Awak ingat macam tu MSPT, macam awak nak berniaga online. Okay, and then Y itu adalah Y. Dia adalah basically rough ER. Rough itu adalah tempat di mana protein dihasilkan. Jadi jawapannya adalah site for protein synthesis. Okay, clear ya? Yes, sir. Yes, sir. Kalau lipid synthesis pula berlaku dekat mana? Smooth endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. Soalan saya yang kedua, di manakah organelle tempat di mana drug akan detoxification? Smooth endoplasmic. Detoxification. Smooth endoplasmic. Kat mana? Smooth. Semua juga. Jadi that's why ya anak-anak, dalam awak punya liver cell, kalau kata liver, hati, kita guna perkataan hepato. Kalau liver cell, hepato apa? Tambah apa? Hujung ni. Hepato. Site. Hepatocytes dalam sel liver cell itu, kalau tengok ada mikroskop, kalau ini nukleus, ini adalah rough, dia punya smooth endoplasmic reticulum punyalah lagi banyak berbanding organelle lain. Smooth dia ni, smooth endoplasmic reticulum dia, the amount, the constituent of the smooth endoplasmic reticulum lagi banyak berbanding organelle lain, sebab bila awak makan, let's say awak minum alkohol, awak makan Panadol macam makan tadi kan, the acetaminophen semua itu akan masuk ke dalam liver cell, dia akan proses, dia akan detoxify dalam smooth endoplasmic reticulum. Jadi that's why anak-anakku, kalau awak selalu minum tuak, awak minum Carlsberg ke all the liquors that you sekarang boleh minum kan, sebab dah 18 kan. Kalau awak terlalu banyak minum alkohol, that's why simptom utama dia adalah awak punya hati boleh rosak. Hati tu adalah liver. Liver awak boleh rosak. Sebabkan smooth endoplasmic reticulum ni dah tak boleh nak terima, dah tak boleh nak detoxify, dah terlalu banyak alkohol, drugs yang awak dah consume. Jadi boleh ke nak minum arak banyak-banyak sangat? Tak boleh. Tak boleh. Nak minum Boleh. boleh, tapi beragak-agak. Okay, kecuali yang Muslim lah. Muslim jangan ngada-ngada. Okay. Just saying. Tapi kalau you jenis YOLO, you nak try, up to you lah. Gitu. Kalau tak YOLO tu apa? You only live one. Yes, you only live once. Cik Astagfirullahaladzim, jahatnya aku ajar beli benda lain. Jangan. Next, kita nak tengok
P is produced from the process shown in figure bla bla bla. Apa itu P? P itu adalah protein. Tetapi protein tu cuba awak tengok sayangku. Cuba tengok gambar daripada yang sebagi ini. Protein tu ada berapa polypeptide? 2. Ada berapa ni? Ada 2. Ada 1 dan juga ada 2 yang kedua. Bila dia ada 2 polypeptide, in term of level of structure, dia adalah quaternary. Sebab quaternary ini dia consists of more than one polypeptide. Kalau dia dah berlipat tetapi dia ada satu polypeptide saja, itu adalah struktur yang keberapa? Tertiary. Pandai. Good. Sangat bagus. Baguslah tu. Okay. Now kita nak tengok. Give one example of protein with structure mentioned in C1. Awak boleh letak macam-macam lah. Hemoglobin pun boleh. Tapi in this case awak jangan letak collagen. Sebab collagen dia bukan bentuk globular. Ini bentuk bulat globular. Awak kena letak hemoglobin boleh. Awak letak hormon pun boleh. Okay, adrenaline pun boleh. Okay. Adrenaline pun boleh sebab dia bulat. Dia bukanlah bulat sangat. Tapi dia macam seketul, you know. Enzyme belong to which class of protein? Ni panjang umur. Globular protein. Satu lagi apa? Globular bulat. Lagi satu adalah fibrous. Sangat pandai. Lagi satu tu adalah fibrous. Fibrous means from the word fiber. Means dia sangat dia macam bentuk fiber lah. Bertali-tali. Contoh fibrous protein adalah apa dia? Keratin of hair. Keratin. Dan satu lagi yang banyak dekat kaki ayam. Collagen. Ini dia. Collagen ini dia ada 3 polypeptide yang diikat macam tocang. Itu adalah collagen. Collagen ni pula ada banyak jenis. Masa arti 20 lebih ke belas dekat 20. Collagen 1, collagen 2, collagen 4. Banyaklah. Yang ni semua dulu sehafal ni dia punya structure. Tapi bila dah tua ni dah tak larat aku nak hafal. So saya sebagai tahu collagen ini ada banyak jenis. Dia ada banyak dekat kaki ayam. That's why kalau awak suka makan ayam, makanlah dia punya kaki sekali. Sebab nanti kulit awak boleh anjar. Cuma saya tak mampu je nak makan kaki ayam. I tak boleh nak telan. So I pun belilah collagen dekat Watson. So saya pun minumlah 2 hari sekali. That's why so cute. Tiba. Okay. Saja saya buat lawa. Name 2 chemical bonding involved in the formation of tertiary structure. Awak letaklah all the bonds yang saya dah explain hari tu. Hydrogen boleh, ionic bond boleh, disulfide bridge. Lagi satu adalah hydrophobic interaction. Tetapi soalan, dia minta hydrogen bonding. Bila kata hydrogen bonding, maksudnya yang memang ada bond yang akan bond terhasil. Kalau hydrophobic interaction, let's say CH3, CH2, CH3, dia tidak ada bond yang akan terhasil. Basically dia hanya ada association saja, dia tidak ada bond. Dia ibaratnya dia dekat-dekat saja tapi tidak ada ikatan yang sah. Ada ikatan yang sah hanyalah hydrogen bond, ionic bond and disulfide bridge. Okey, ini saja jawapan yang kita terima. Selain daripada yang disebutlah, yang ini hydrophobic interaction and van der Waals, dia bukan ada bond, dia macam ada attraction yang sekejap-sekejap saja, yang transient. Tapi dia tidak ada bond yang transient. Okay? Clear Oh my god, I nak pening. Oh damn, banyaknya. Okay, saya teruskan ya. Ya. Yes. Figure 24 shows the structure of cell membrane. Again, tak habis lah cell membrane. Kalau cell membrane memang dah akan bagi figure. So A ni adalah phospholipid. Sekarang ni kita dah pakar kan, kita terus label. B tu adalah tengok ejaan kolesterol. Betul ke salah? Salah. Kenapa? Tiada I. Patutnya ejaan Kolesterol. Kolesterol. Okay, kolesterol. Telur. And then yang ni apa ni? Yang struktur yang sebulat ni? Glycoprotein. Glycoprotein. Pandai. Kalau dia struktur dekat atas fosfolipid, apa namanya? Yang ni? Glycolipid. Good. Glycolipid pun boleh. Pandai dah ni. Bagus dah ni. Yang ni, apa yang gedabak ni?
Integral membrane protein. Integral Ya. protein. Nama lain dia? Transmembrane. Transmembrane protein. Pandai. Yang ni ada protein tapi dia dekat tepi-tepi lah. Yang ni apa ni? Peripheral protein. Peripheral protein. Peripheral, from the word periphery, means tepi-tepi. Tepian-tepian itu adalah peripheral. Okay? Bila awak dah label ni, baru awak jawab soalan. Kalau saya nampak, kalau saya tanda exam, saya nampak awak ada student tu buat macam ni, saya automatik kata, budak ni memang sangat pandai. Kalau kita boleh bagi markah, saya akan bagi. Tapi tak boleh lah. Tapi just impression bahawa student ini memang cemerlang. Awak nak jadi cemerlang ke tak nak? Mau. Nah, kena juga cemerlang. Baik lelaki, baik perempuan. Okay. Faham Ahmad Nur Firdaus? Faham, sir. Okay. Now kita nak tengok explain how component A is able to assemble itself into structure shown above. Now, basically cerita dia sekarang, kalau awak ambil fosfolipid ni, awak ambil lah 100 fosfolipid, awak campak dalam air, dia orang akan form this structure. Dia orang memang akan form this structure lah. Dia akan membentuk the membrane. Dia memang akan self-assemble. Jadi, kenapa dia boleh self-assemble macam itu? Apa yang membuatkan dia self-assemble? Membentuk satu layer yang akan exclude air. Dia akan bentuk bulat macam ni. Dan kalau kita fokus di satu region macam ni, dia akan bentuk macam ni. Akan ada region yang expose dekat air, akan ada region yang tak ada air langsung. Jadi, kita kena cerita pasal dia punya phospholipid itu punya properties. We have to talk about its properties. First, it has dua region iaitu hydrophilic head dan juga hydrophobic tail. Satu, yang head ini dia suka air, that's why dia expose dekat luar. Manakala yang tail ini dia tak suka air, hydrophobic region. First point awak kena cakap, phospholipid has hydrophilic and hydrophobic region, satu markah. Ataupun awak boleh kata phospholipid is amphipathic. Bila kata amphipathic, ini yang saya kata dia dua alam. From the word amphibia, amphos, hidup in two worlds, amphos, amphi. It can have two properties, amphipathic. Okay, awak pilihlah mana-mana. Kalau saya akan guna yang mudah, dia adalah it has hydrophilic and hydrophobic region, satu markah. Kemudian awak ceritalah the hydrophilic head tadi dia akan expose ke, dia akan facing away from water. Dia akan expose to water. Hydrophilic head dia akan expose to water. Ataupun dia akan face the cytoplasm as well. Kalau ini dekat luar, ini juga adalah kawasan dalam sel. Dia akan face the cytoplasm. Cytoplasm pun adalah banyak air tau. Dalam cytoplasm tu dia ada banyak air. So awak boleh cakap hydrophilic heads are exposed to the water ataupun facing the cytoplasm or extracellular fluid. How about the hydrophobic tail? Dia akan facing away from water. Itu je lah. While the hydrophobic head akan facing away from water ataupun dia akan facing each other. The non-polar tail ataupun the hydrophobic tail akan facing each other. Dia akan berkumpul together lah. That's why dia boleh self-assemble. Bukan Avenger assemble. Okay, ini adalah phospholipid assemble. Okay. Tiba-tiba macam nak tengok pula Avenger. Balik ke lah. Okay. Faham ke yang ini anak-anak school? Faham, sir. Faham, sir. Bersemangat Boleh. show all walaupun saya dah pening. Faham, sir. Okay. Faham, sir. How does component B, which is Faham, cholesterol, how does cholesterol stabilize the fluidity of the membrane at different temperature? Tengok, 3 markah. Apa nak cerita ni, Koma? Apa kau nak cerita ni? Okay, orang pihak kata apa kau nak cerita ni? Apa kau nak khabar ni? So first ada 3 point. Bila tengok markah, bila ada 3 markah, awak kena bagi 3 point. Point yang pertama awak cakap secara general, okay, cholesterol provides flexibility ataupun awak kena cakap dia maintain the fluidity. 1 markah. Awak cerita general dulu.
Kemudian daripada awak ceritalah dekat at high temperature. At high temperature, satu poin yang kedua, at high temperature, dia akan reduces membrane fluidity sebab dekat temperature suhu yang tinggi, apa berlaku adalah awak punya, bila awak dapat tenaga, haba itu adalah tenaga. Bila awak dapat tenaga, apa berlaku dekat diri awak macam excited. Okay, awak macam sugar rush, you know. Bila awak makan banyak gula, awak macam tak boleh nak duduk diam. Sama juga macam fosfolipid, bila dia dapat tenaga which is haba, dia tak boleh diam. Kalau dia terlalu bergoyang, apa berlaku? Sel boleh hancur, sel boleh berkecai dan sebagainya. Jadi, kita nak prevent sel membrane itu daripada terlalu bergoyang, terlalu fluid. Jadi, apa berlaku adalah kolesterol tadi dia akan masuk di celah fosfolipid dan dia akan memampatkan, dia akan restrain the movement of the phospholipid. Bila dia restrain, maksudnya sekarang kuranglah fluid the plasma membrane. That's why at high temperature, it limits the phospholipid movement, thus reduces membrane fluidity. Poin yang kedua, 1 markah. Awak cerita dulu at high temperature, apa yang dia buat, restrain ataupun limit phospholipid movement. Apakah yang berlaku selepas itu? Reduce membrane fluidity. Okay? Itu kalau at high temperature. At lower temperature pula, bila dekat lower temperature, apa berlaku? Bila awak tak dapat tenaga, awak lemah, awak duduk diam. Tak boleh juga kalau terlalu duduk diam, dia akan bermasalah. Membrane tadi tidak boleh, susahlah nak transport berlaku dan sebagainya. Jadi kita kena make sure yang membrane tadi dia akan fluid balik. Dia akan prevent daripada become beku. Jadi apa berlaku adalah kalau sel itu tidak bergerak, dia membeku lah. Sebab sejuk kot, dekat suhu yang sejuk kan, sel awak boleh beku. Jadi siapa yang akan prevent the sel daripada membeku? Inilah dia, kolesterol. Dia akan prevent the tight packing. Bila sejuk, usually memang fosfolipid akan duduk rapat-rapat. Bila duduk rapat-rapat, bila dia duduk rapat-rapat, what happen is that dia akan membeku lah. Jadi kolesterol dia akan duduk di celah-celah ini, dia akan prevent the phospholipid from tight packaging, daripada dirapat-rapat. Okay, hence prevent the membranes from solidifying. Yang ini tidak ada dalam nota setahu. Jadi awak boleh tulis ini dalam awak punya latihan, tambah je dalam nota. Ini adalah explanation yang lebih jelas. Kadang-kadang saya explain sepun ada kekurangan sendiri kan. Jadi dengan cara kita berbincang soalan, kita boleh tahulah cara menulis yang betul. Yang ini letak dalam awak punya nota, okay? The kolesterol, tambah sahaja. Kemudian describe how glucose is specifically transported into the plasma membrane. Yang ni kita belajar next week lah. Yang ni tak payah dulu nanti kita akan tengok pada minggu ni. Esok awak boleh start lecture ni lah. Yang ni kita akan, this part kita akan belajar esok yang awak akan tengok. Okay. Dah habis lah kan? Ada satu lagi? Habis dah. Sekejap, belum lagi anak-anakku. Berehatlah sekejap. Saya nak tengok yang soalan lain-lain ni adalah yang saya baca soalan, saya tengok soalan yang higher order thinking question sikit sebab saya nak bincang dengan awak. Okay? Nak rehat sekejap ke? Bolehlah 2 minit rehat sekejap. Aduh. Dia ngantuknya. Penat kan? Yes, sir. Bolehlah. Bolehlah. Okay. Okay, sebelum kita sembang-sembang ni kan. Sekarang saya akan bagi satu link tau. Satu link ni awak kena isi, semua kena isi. Sebab yang ni untuk kita ada entrance. Ini ibaratnya macam soal selidik sebelum semester start lah. Jadi saya akan bagi link, awak akan isi lepas ni, lepas habis kelas. Lepas awak isi barulah kita jawab kuis. Sebab saya nak kena pastikan semua jawab entrance ni baru boleh jawab kuis. Sekejap je kuis tu, tak lama pun. Okay, after that awak kena isilah sebab kalau awak tak isi nanti saya akan carilah
macam quizzes kan, siapa tak jawab quizzes saya cari semalam kan. Macam yang ni. Yang ni memang penting untuk saya lah sebab untuk lecturer punya penilaian lah. So nanti saya akan bagi awak boleh jawab. Lepas tu baru kita jawab quiz lah. Sebagi 5 minit macam tu baru awak jawab quiz. Okay. Kemudian untuk quiz nanti kan, cuba buat sendiri sebab dalam kelas saya sendiri. Saya lagi suka kalau awak cuba tapi awak tahu yang awak tak tahu daripada awak pura-pura yang awak tahu. Sebab bila awak jawab kuis tu, awak tahu yang awak tak tahu, awak automatik macam okay, saya kena belajar lebih lanjut. You know what I mean? Daripada awak berbincang dengan kawan, awak tanya kawan bagi jawapan, awak somehow, jawapan betul. Tapi awak sendiri tak tahu. Awak pura-pura pada diri awak tipu pada diri awak yang awak tahu. Jadi saya memang tak suka macam tu. Sebab bagi saya dia bukan adalah proses belajar. Saya tak kisah pun. Saya okey je kalau kuis awak ni dan awak tak dapat full mark. Saya tak kata rendah saya tak suka makan rendah. Kalau tak full mark pun tak apa. It's just that awak cuba sendiri. Sebab kita nak make sure awak belajar. Bagi saya proses belajar itu lebih penting. Selain daripada markah lah. Yang tu saya sangat menitik beratkan dalam kelas saya untuk kita sama-sama belajar and bukanlah bertaubat tapi istilahnya bertaubatlah juga kan, supaya kita lebih tahulah. Saya sangat pentingkan belajar itu daripada meniru lah. Saya memang tak suka, saya memang tak suka meniru. Tapi saya tak kata awak tak boleh meniru bila awak buat lab report ke apa, tidak. Saya akan ajar macam mana cara nak meniru. Saya ni bukanlah sempurna pun. Saya 4 flat 2 semester kat Matrix. Awak rasa saya meniru, awak rasa saya tak meniru ke? Saya tiru je tutorial, lab semua tu saya tiru. Tapi saya taklah tiru bulat-bulat. Saya baca soalan, saya tengok jawapan dia. Saya fikirlah, macam ni rupanya. So saya tulislah jawapan saya. Kadang-kadang kawan kita ada salah eja, kita tahu itu salah eja, janganlah tulis yang dia salah eja, kita tulislah yang betul kan. Tapi dalam exam, dalam kuis, dalam penilaian yang cara saya berikan, saya memang tak akan meniru sebab saya nak tahu adakah saya boleh jawab ke tak soalan yang medium answer saya buat. Sebab kalau saya tak tahu, maksudnya saya bukanlah in danger, tapi saya tahulah yang saya perlu belajar lebih lagi. Daripada kita meniru nanti, kita macam tipu diri kita tahu. So macam tak best lah, Nanti awak yang akan rugi, orang lain semua okey je. Okay, yang penting jangan meniru untuk kuis saya lah, buat jawab saja. Okay, itu sekian sesi sharing lah. Teruskan sikit je lagi, saya cuba habiskan 12.20. Now tengok soalan 17 soalan 17 ni adalah fluid mosaic model lagi. Okay. Yang ni awak tengok soalan B. Explain why sodium and potassium cannot cross bilipid layer freely. Dia tanya kenapa sodium and calcium ni cannot cross the phospholipid bilayer. Maksudnya dia tak boleh menembusi ni phospholipid. Kenapa dia tak boleh ni? First kita kena cakap. First awak kena fikir. Ion itu awak tengok dia charge ke or tak charge molecule? Charge. Dia charge molecule, dia ada charge. Bila dia charge, boleh ke dia melintasi hydrophobic tail ni? Tidak. No. Tidak, tak boleh. Sebab hydrophobic tail ni memang tak suka anything yang ada charge. Memang anti lah nya. Jadi awak kena jawablah, tengok 2 markah. First awak kena cakap, okay. Because first adalah phospholipid bilayer is impermeable to charge molecule. Phospholipid bilayer ni, phospholipid ni dia tidak telap. Impermeable means it cannot penetrate. Nothing can penetrate. Tapi yang guna penetrate awak kata impermeable, tidak telap to charge molecule. 1 markah. Kenapa dia tidak telap? Because they are hydrophobic tails, bukan hydrophilic hydrophobic tail that repel the ion. Tail itu yang akan repel, akan nyah kau daripada sini, kau jangan lalu pun. Repel the ion. Dapatlah markah yang kedua. Phospholipid bilayer is impermeable to charge molecule. Hydrophobic tail ataupun phospholipid akan repel the ion. Jadi ion tu tak boleh nak masuk. Cuma ion tu boleh masuk dalam this thing lah. Yang ni this proses kita akan belajar esok. Okay.
Faham Faham. Faham, Okey. Kemudian awak tengok soalan yang ni. Seterusnya soalan yang saya ambil ni daripada soalan 18. Dia ada eukaryotic cell, satu plant cell, satu animal cell. Cuma yang lain ni samalah, yang ni senang saja. Cuma saya nak tengok awak soalan yang ketiga. State two main features of meristem cell. Meristem cell dia adalah stem cell. Sudah explain in my lecture, stem cell ini dia memang power sebab dia takkan mati. Bila dia divide, dia akan become satu stem cell, satu lagi dia akan become another cell. This another cell dia akan divide sampailah dia akan jadi differentiated cell. Dialah yang akan jadi, let's say, dia akan jadi erythrocyte, dialah yang akan jadi leukocyte, dialah yang akan jadi platelet. Okay? Dia ada specialization. This process is known as differentiation. Pembezaan ataupun specialization pun samalah. Kita specialize daripada this one type of cell, they become 3 type of cell. Now awak tengok, adakah stem cell ini specialized? Ni. Adakah stem cell ini yang divide ini, adakah dia become these cells, these different cells? Tidak. Jadi kalau ini adalah proses differentiation, maksudnya karakteristik of stem cell dia adalah undifferentiated. Dia tidak berubah ataupun dia tidak diperkhususkan kepada sel lain. Unspecialized. Itu yang pertama. Yang kedua pula, stem cell ini dia satu karakteristik dia memang sangat-sangat actively dividing. Dia sangat cepat divide secara mitosis. Ini kita akan belajar step ketiga. Sebab awak ingat tak lecture saya ada bagi satu video yang pokok tu kan. Akar dia tu kan, awak ingat tak? Akar dia tu tiba-tiba kat bawah. Then tiba-tiba dia ke kiri. Okay, tiba-tiba dia, pucuk dia pun tumbuh. Cepat ya proses itu. Maksudnya the growth itu disebabkan meristem cell yang memang sangat-sangat gigih berdivide. Okay, because it's very actively dividing by mitosis. Okay, faham Faham. Kemudian in term of vacuole, dia ada small vacuole. It has this small vacuole sebab meristem itu in general dia adalah small. Dia basically sangat small lah, small size. Tapi awak jangan letak small size lah, awak kata dia small vacuole. Kemudian awak tengok soalan yang seterusnya, meristem cell possess high mitotic rate. Bila kata high mitotic rate, maksudnya high mitosis. Maksudnya dia sangat-sangat cepat untuk divide. What is significance to the plant? Ingat video yang saya tunjuk, dia sangat important untuk for the grow ke atas dan ke bawah. Grow yang ke atas untuk plant itu semakin tinggi dan semakin benam, kita panggil ini adalah primary growth. Kita makin tinggi, itu adalah kita punya tumbesaran yang utama, primary growth. Okay, very important for primary growth. Growth yang pertama. Yang kedua, apa kepentingan dia adalah of course lah for the plant growth and juga elongation pun boleh lah. Okay, itu awak letak je mana-mana jawapan. Dan juga kalau itu adalah untuk plant itu tinggi dan terbenam ke bawah. Yang ni what kind of meristem? Ada dua jenis meristem. Yang ni adalah dekat hujung. Apical meristem. Ini adalah apical meristem. Dia penting untuk primary growth. Dia punya kepanjangan dan ketinggian dan kepanjangan. Yang kedua ada satu lagi meristem yang important untuk dia melebar pula. Yang ni kita panggil meristem yang dekat tepi ni. Lateral meristem. Okay, yang adalah lateral meristem. Okay, dan dia juga important untuk increase in diameter. Soalan tak kata apical ke ataupun lateral. Jadi awak letak je mana-mana pun kita terima.
increase in the, let's say important for plant elongation, 1 markah, increase in diameter pun 1 markah kita terima sebab dia tak specify which meristem yang dia nak tanya. Kalau dia kata apical saja, jadi jawapan yang important adalah jawapan yang nombor 1 dan jawapan yang nombor 2. Nombor 3 ni salah sebab diameter itu adalah diperlakukan oleh lateral meristem. Okay, last question. Yang ni yang saya nak cerita sikit. Ni last question betul, tak tipu. Ini adalah organel apa ni Nya? Mitokondrion. Mitokondria. Mitokondri. Yon ke ya? Yon. Yon. Sebab dia Satu. Satu je. Mitochondrion. Good. Mitochondrion. Okay. Q ni adalah inner membrane of mitochondria. Oi, sakit pada aku. Inner membrane of mitochondria. Dalam ini, cecair ini apa namanya sayang? Matrix. Matrix of, nama penuh? Matrix of mitochondrion. Matrix of mitochondria. Okay. Kemudian R ni, tiba-tiba R ni macam bulat-bulat kecil. Tak lain tak bukan R itu adalah ribosom. Macam pelik. Apa hal pula mitokondria nak ada ribosom? Bila kata ada ribosom tu yang burger yang saya lukis tu. Bila kata ada ribosom, maksudnya dia akan ada mRNA. Daripada mana asalnya mRNA? Nukleus. Dalam nukleus ada apa sayang? DNA. Ada DNA. Maksudnya sekarang, apa yang kita boleh ceritakan, mitokondria ni ada ribosom. Awak rasa dia ada DNA dia ke tidak? Dia ada. Ada. Dia ada DNA dia sendiri. Pelik. Organel lain tak ada pun DNA dia sendiri. That's why saintis mengatakan mitokondria ini asal usulnya adalah bakteria. Sebab dia ada dia punya ribosom, dia juga ada DNA dia sendiri. Dan dia juga ada cytoplasm dia sendiri iaitu matrix of mitochondria. Jadi logiklah dia dikatakan dia asal usulnya adalah bakteria. Yang ni kita tak belajar lebih. Tetapi kalau awak nak baca, awak nak tahu lebih lanjut, awak boleh Google ni pasal endosymbiosis. Okay, yang ni awak boleh baca kalau awak free. Endo means dalam. Symbiosis hidup bersama. Hidup bersama di dalam. Dalam apa? Dalam sel lah. Mitokondria ini in endosymbiosis. Hidup di dalam sel. Yang ni awak boleh baca. Sangat menarik pasal yang ni. Yang ni saya nak share dengan awak lah. Okay, tak baca pun tak apa. Just tahu saja. Kemudian awak tengok Q tu adalah inner membrane. R tu adalah ribosomes. Kemudian awak tengok soalan yang 3. List the structural similarities between organelle in figure 2 and prokaryote. Dia minta similarities between mitochondria dan juga prokaryote dengan bakteria. Nampak tak? Dia ada 2 persamaan yang utama. Iaitu dia ada DNA dia sendiri. Sebab kenapa dia ada DNA? Sebab dia ada ribosom. Jadi logik tak kalau kita kata mitokondria ni asal usulnya adalah daripada bakteria? Logik tak? Logik. Sebab dia ada persamaan. Organel lain tak ada pun. Golgi tak ada pun. Lysosom tak ada pun. Rough endoplasmic reticulum tak ada pun DNA dia sendiri. Tetapi mitokondria dia ada DNA dia sendiri. Dia ada ribosom dia sendiri. Ada satu lagi organel yang dikatakan asal usulnya juga daripada bakteria. Iaitu apa? Chloroplast. Pandai. Chloroplast itu sendiri selain daripada dia adalah double membrane dan dia ada all this granule and whatever, dia juga ada ribosom dia sendiri dan dia juga ada DNA dia sendiri. Cuma kita tak belajarlah dalam matrix. It's just that awak kena tahu dia juga dikatakan adalah asal usulnya daripada photosynthetic bacteria. Asal usulnya dikatakan daripada fotosintetik bakteria yang hidup bersama di dalam sel. Ini juga adalah endosymbiosis selain daripada mitokondria. Kalau soalan tanya, main soalan.
List the structural similarities between chloroplast chloroplast, betul lah, chloroplast and bacteria. Apa yang awak boleh kata jawapan dia? Saya ulang balik. List the structural similarities between chloroplast and prokaryotes. Apa jawapan dia? Double membrane. Tidak, salah. Has DNA. Betul. Lagi? Contain ribosome. Contain ribosome. Sama je lah. So sama saja jawapan dia dengan jawapan yang mitochondria tadi. Dia ada DNA, dia juga ada ribosome. That's why dia adalah sama, dikatakan lebih kurang sama dengan prokaryote sebab dia dikatakan asal usulnya adalah daripada fotosintetik bakteria yang masuk ke dalam animal cell dan hasilnya terhasillah plant cell. Animal cell ada dulu, baru ada plant cell. Okey, itu adalah susu galur dia lah yang saya boleh katakan. Okey. Yang ni extra tambahan, extra info yang saya nak share dengan awak lah. Okey, clear ya semua? Clear, sir. Clear, sir. Okey. Clear. Alright, so kita sudah habis dengan kita punya tutorial discussion. Nanti saya akan hantar kepada awak dia punya skema jawapan, awak boleh check sendiri. Okay, harapan saya sementara ni sebelum kita start dengan quiz dan juga Google Form yang saya nak bagi nanti, saya sangat harap awak sangat committed dalam kelas saya sebab saya memang committed dekat kelas awak. Awak rasa saya tak buat apa-apa, actually saya buat banyak kerja di belakang tabir sebenarnya. Dan saya, bila seorang guru itu berbuat sesuatu, memang dia akan expect lah. Memang I would expect you to do my works as well. Obviously. Kalau saya bagi kerja hari Selasa, saya minta awak buat hari Selasa, awak buat. Awak jangan push kerja sampai hari Sabtu, Ahad, Jumaat, Sabtu, Ahad. Saya tahu memang kebanyakan yang buat macam tu. Tetapi awak kena faham, bila awak buat macam tu, awak rushing. Bila rushing, awak tak dapat belajar dengan tenang, you know. Bila bio ni, awak tak boleh belajar dengan tak tenang. You kena relax, chill. Okay, take your time, you know, supaya benda tu masuk dapat. Kita nak baca sekali supaya dapat teruslah. Bukannya nak buat dengar lecture semata nak buat tutorial, lepas tu discussion pun tak dapat. So tak nak jadi macam tu sebab nanti dia akan merugikan masa. Kita tak nak rugi masa. Kita nak sambil belajar, kita belajar. Jadi awak sendiri tahulah, awak sendiri boleh bagi masa selaku pelajar matriks. Awak kena faham yang ni saya terpaksa cakap direct. Awak berada di rumah, awak kena sedar awak bukan, awak memang anak mak ayah awak, tetapi awak dah ada satu lagi title. Awak bukan pelajar SPM lagi, awak no longer lepasan SPM, tidak. Awak adalah pelajar matrikulasi. Bila awak pelajar matrikulasi, ibaratnya awak ada di sini, di matrik ini, awak kena pandai bagi masa. Sama juga macam awak berada di rumah. Okay. Even when you are at home, you have to divide. You have to manage your time properly. You have to make your own study schedule. I ada study schedule I sendiri masa when I was a student in matrics. Hari Selasa, hari Khamis. Hari Selasa, I belajar bio. Hari Rabu, I belajar bio. Hari Khamis, I tak belajar bio dah. Hari Jumaat, I belajar, I fokus benda lain. You know, I develop my own schedule. First week memang awak terkial-kial, tak apa. Tapi dalam tempoh sebulan, by right, you dah kena tahu bahawa awak memang kena buat jadual awak sendiri. Kalau awak tak buat, susah. Okay? Dan satu benda lagi, ni. Handphone ini, okay, bagus kalau awak mempergunakan dia. Awak buat kuizi saya, awak buat kuizi latihan, lecturer lain dan sebagainya. Bagus. Tapi dia juga memerangkap student sebab student banyak macam ni kan? Betul tak? Apa yang saya buat ni agak-agak? Gaming. Gaming. Gaming bahaya Awak tak boleh. Awak boleh gaming, awak serius boleh gaming, tapi kena cari masa yang sesuai. Bukannya gaming sampai tengah malam, esok pagi bangun tak larat, tapi tak boleh nak study dan sebagainya. Itu bukan attitude seorang pelajar, itu bukan adab sebagai seorang pelajar. Saya sendiri, walaupun saya pensyarah, saya sangat disiplin. Waktu 8, habis je saya breakfast, saya terus buat kerja, saya buat nota, saya buat lecture slide sebagainya, saya buat quiz, saya buat Google Form dan sebagainya, bla 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 bla. Saya jawab soalan yang tu, saya tak perlu cerita lah apa yang saya buat. Okay. Sampai jam 4:05 saya stop. Lepas tu malam saya akan self reward lah, saya akan tengok
K-pop sikit ke, saya tengok Netflix ke, saya call cousin saya ke, you know. Okay, saya sembang awak sekejap ke, you know, itu cara saya. Okay. Cuma when it comes, when is the time for me to do work, I buat kerja. That's me. You kena develop that sense of responsibilities and disciplines from now. When I was a student, when I was a SPM student, I was so lazy. I'm not like me right now. The time that I changed myself when I was back in matrics, you know. Bila saya matric, saya sedar yang saya ni orang susah. Saya asal duduk kampung. Mak saya cikgu tadika, ayah saya dah bersara. Okay, and I know that I anak lelaki sulung. Kalau saya tak berubah ketika saya matriks, sampai bila saya nak bermalas, sampai bila saya nak tengok mak ayah saya bersusah-susah kerja macam tu, sampai bila. So itu yang ayah bagi tahu diri saya, so I berpulun juga. Saya memang tak pandai. Saya beritahu, saya memang asalnya saya memang student yang pandai. Saya grade saya ada C+. Saya punya, dulu kalau ada C+, awak kira tak pandai tau. Itu saya beritahu. Okay. Jadi saya sedar diri, saya bertaubat, bukanlah bertaubat kepada Tuhan, tidak. Saya bertaubat daripada pemalas. So saya berubah, saya belajar. And then daripada situ saya buat jadual saya sendiri. Kemudian saya tahu bahawa actually untuk belajar ini, awak perlu disiplin, awak perlu buat jadual belajar. Itu saja. Bila kata jadual belajar, bukannya 7 hari awak belajar, tidak. Okay, dalam 7 hari, maybe 6 hari awak belajar, 1 hari awak relax lah. Okay, awak hari Sabtu ke awak nak ni, awak nak relax, boleh. Nanti saya akan ajar macam mana cara nak tu lah kalau sempat. Jadi saya nak beritahu ialah awak sekarang adalah pelajar. Bukannya lepasan SPM, tidak. So tolong sedar diri, tolong be responsible. Setiap lecturer memang akan cuba yang terbaik untuk bantu awak dan bantu student-student. Sebab memang kita kesian, saya sendiri kesian dengan antara awak. Saya tahu background, sebab yang saya dah bagi tahu kan, saya tahu background masing-masing. Saya dah tengok profil awak, saya tahu ada yang mak ayah gaji 500, tanggungan sampai 8. Saya sedih, saya sangat sedih. That's why saya cuba juga untuk berkorban. Saya buat ni untuk awak. Kalau saya rasa macam saya tak nak awak guna data banyak sangat, saya buat kelas WhatsApp. Yang tu saya inisiatif daripada diri saya sendiri. Cuma apa yang saya minta ialah untuk awak, saya tahu tak semua orang, kebanyakannya kita adalah orang biasa. Tetapi ada antara kita yang privilege. Bila saya kata privilege, kaya. Mak ayah gaji 10,000, mak ayah gaji 5,000, tanggungan 3 atau 4. Itu orang kaya. Sejujurnya, itu adalah orang yang kaya. Jadi saya minta satu je, awak tolong faham Saya harap golongan-golongan ini tolong faham bahawa ada lagi antara kita yang tidak bernasib baik. Bukan tidak bernasib baik, kurang bernasib baik dan struggle untuk belajar. Jadi kalau if let's say lecturer itu melakukan sesuatu, memang kita akan timbang tara setiap issues lah. Jadi kita akan ambil pendekatan yang sesuai dalam melakukan tugasan. Jadi saya harap bagi mereka yang berkeistimewaan ini, saya harap awak faham teknik-teknik ataupun cara-cara mengajar yang kami lakukan, kerana kami memang memikirkan juga mereka yang struggle. Sebab mereka yang struggle itu lagi banyak daripada mereka yang tidak struggle. Bagi saya, kalau awak ada handphone, awak ada laptop ataupun awak ada iPad, awak sangat privilege. Awak ada internet, awak ada wifi, awak tak buffering. Awak, bagi saya itu awak orang privilege. Tapi walaupun kita begitu, kita kena faham bahawa ada kawan-kawan kita yang lagi tidak privilege macam kita. That's why kita kena fikirlah sikit kepada mereka. Bukannya apa, sebab kita nak berjaya sama-sama, bukan kita nak berjaya seorang. Tidak. Dalam kelas saya memang akan make sure semua berjaya. Saya tak akan pilih kasih. Saya tak akan pilih kasih mereka yang privilege sikit, mereka yang tidak. Saya tidak macam tu. Saya memang tak akan pilih kasih. Cuma kalau saya ingat nama tu, itu bukan pilih kasih. Saya saja suka attack lah. Macam Firdaus ke, Hakim ke kan, Neil ke, itu saya memang suka attack lah. Syazwan ke, saya memang akan panggil nama sebab saya ingat. Okay, tapi saya tak pilih kasih, saya je suka attack saja. Okay, so saya harap awak faham apa yang saya cuba lakukan. Dan saya sangat berharap student saya semua akan berjaya. Dan ketahuilah saya memang suka bercakap macam ni sebab saya nak make sure kita belajar bukan saja biologi, kita belajar pasal kehidupan. Dunia ini lebih daripada kertas dan juga exam. Lebih daripada itu.
kita nak jadi manusia, bukan kita nak jadi orang yang pertengahan diri. Tidak nanti saya akan cuba terapkan dalam kelas saja. Okey kelas, itu saja untuk kelas hari ini. Jangan leave lagi sebab kita ada sampai pukul 1. Now kita beralih kepada WhatsApp. Saya nak hantar link dekat group material. Saya nak awak isi entrance, ada satu Google Form, awak isi dulu. Kemudian dalam tempoh 5 ke 10 minit barulah saya akan bagi link kepada kuis kita hari inilah. Memang akan cukup-cukup sampai pukul 1. Okey kelas? Boleh? Clear? Boleh sir. Boleh. Okay, alright semua. Saya harap awak enjoy kelas kita yang pertama. Nanti insyaAllah kita akan buat lagi Google Meet because I think it helps you so much kan. So saya akan cubalah tengok keadaan macam mana. Okay. Itu saja kelas. Thank you for today. See you dekat WhatsApp. Bye. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Ya Mia, kenapa Mia? Ada soalan ke? Ada soalan ke? Ada. Bye-bye. Welcome. Thank you, sir. all. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Get well Welcome. soon. Thank you, sir. Welcome, Firdaus. Thank you, sir. Pak Ajiman.